As-Saffat surat 448 ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ayat yang kita baca pagi tadi. Masih lagi suasana akhirat. Allah SWT gambar pada kita perbualan ahli neraka, perbualan ahli syurga. Dalam surah Saffat ni Allah Ta'ala cerita yang tidak ada cerita pada surah lain. Perbualan ahli syurga tetap sahabat-sahabat, teman-teman masa dunia dulu yang tidak percaya pada Allah SWT, tidak percaya tentang akhirat, tidak percaya tentang selepas mati ni ada kehidupan. Jadi mereka kita pergi tengok tak orang dalam neraka. Dia Allah Ta'ala telah gambar kepada kita bagaimana yang mana orang yang masuk neraka ni mereka tidak sangka, mereka menyangka bahawa kehidupan sehingga atas dunia, bila mati ni lepas ni tak ada kehidupan dah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, untuk hari seperti inilah kita buat amalan. Untuk hari seperti inilah. Ini cara Quran. Sebab tu asas bagi kekuatan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadat pada Allah ni kan, jelas tentang akhirat. Jadi kisah-kisah begini yang perlu disentiasa dimuzakarah kan. Cara Allah SWT olah kan, selain bagi tahu akhirat itu benar, maka Allah Ta'ala datangkan cerita-cerita hakikat yang akan berlaku, dia pasti akan berlaku. Ini sambung lagi, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakun. Adakah layanan ini yang baik, iaitu layanan orang masuk syurga? Dilayan dengan apa? Dengan buah-buahan, dengan dibawa minum-minum dari gelas, minuman yang begitu lazat sekali. Adzalika khairun nuzulan. Bukankah ini layanan yang paling baik sekali? Tak. Layanan yang paling baik sekali. Ataupun syajaratuz zakun, ataupun buah zakum.
buah zakum. Mula cerita neraka pula. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan cerita pokok dalam neraka ni ada pokok zakum sebagai ujian kepada orang zalim. Buat nganyi pula cerita. Pokok kayu terbakar di neraka. Ini Allah SWT cerita pada kita. Makanan dalam syurga, makanan dalam syurga, makanan dalam neraka. Sebagaimana makanan dalam syurga ada, makanan dalam neraka ada. Tapi dalam neraka ni makanan pun azab. Minumnya ada, minumnya pun azab. Semua azab. Semua azab. Makanan pun makan ke apa? Zakum. Zakum ni pokok yang berduri. Pokok yang berduri. Sini Allah Taala berdetail lagi. Innaha syajaratun takhruju fi asli jahim. Sesungguhnya pokok zakum ni keluar dia punya tunjai dia ni asal dari neraka. Takhruju min asli jahim. Dadah dia tu tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, seperti mana kepala-kepala syaitan. Kepala-kepala syaitan. Kepala syaitan lagu mana kita tengok? Kepala syaitan ni maksudnya kepala paling bodoh sekali. Gambar orang Arab kata Quran diturunkan ni. Kalau bodoh seperti syaitan. Kalau comel seperti malaikat. Ini bahasa dalam Quran kan. Betul kata tak seperti malaikat. Kalau bodoh seperti mana? Fa innahum la akiluna minha. Allah sesungguhnya mereka pasti akan makan daripada pokok tu. Famali'una minhal butun, pasti akan dipenuhi dari perut mereka tu daripada buah zakum ni. Maka pecah orang perut habis jadi rosak. Summa in bukan setakat tu Allah bagi summa inna lahum, kemudian bagi mereka, bagi ahli neraka ni, alaiha, dalam neraka tu pula la syauban min hamim, bercampur dengan air yang panas pula buah tu. Buah semua azab daripada buah tu, duri dia, lepas tu dalam air yang mendidih bercampur dengan air yang mendidih, air yang panas yang gelegak. Thumma inna marji'ahum, kemudian tempat kembali mereka tak ada tempat lain melainkan jahim. Innahum alfu, bahawa mereka masuk neraka jahim ni, innahum alfau aba'ahum dhan, mereka dapati tok lebah-lebah mereka sesak. Tahu dah sesak, tapi dek main wah tak care. Dengan kewarasan itu tak boleh nak terima dah. Allah nak jadikan fitrah begitu kuat. Sebab tu dalil Quran ni ajar pada kita istidlal ni, mana orang tak boleh tolak. Dia lebih hebat daripada mantik. Tapi kita terkesan dengan mantik Yunani, badhi. Sedangkan dalam Islam ni Quran bagi tahu dalil ni orang tak boleh nak tolak sebenarnya. Sebab tu Allah Taala tanya persoalan, adakah sama orang buta dengan cilik? Ni dalil. Tengok buta cilik sama dah. Panas dengan teduh sama ke tak? Tak. Tuli dengan sama ke tak? Tak sama kan? Tak sama. Hidup dengan mati sama? Tak sama. Cara Allah SWT. Allah Ta'ala datang ke hujah-hujah sebenarnya jiwa tu tak boleh tolak. Jiwa tu datang ke perumpamaan. Dia lebih dalam lagi. Maknanya ilmu dalam Quran, ilmu dalam Islam ni bukan semata-mata badhi, mana tak perlu fikir dari sudut zahir, tak. Dalam diri ni, dari diri kita ni, ilmu punca dari diri. Cuma kita tak nampak mula-mula tak. Budak-budak kan tak nampak. Budak-budak manusia mula-mula dia hok luar pun dia tak nampak. Lama-lama kau syirik nampak. Tak. Hok luar. Sebenarnya hok luar tu daripada dalam juga. Kalau tak ada benda tu dalam, tak ada asid dak. Semua lembu binatang-binatang kan. Dia tak ada bagi dalam. Apa dia tak boleh. Tua pun lembu, duk satu, dia tak ada peningkatan. Sebab istidak dalam dia tak ada. Tak berubah kehidupan dia kan? Tak berubah kehidupan dia. Kalau kena tambak ketua dia, nak buka ikatan pun tak kerti. Duduk lama-lama tengok tuai hari-hari pun. Sebab dia tak ada. Dalam dia tak ada. Manusia beza kan? Sebab tu ilmu manusia bukan dengan pendengaran penglihatan semata-mata. Dia ni sebagai jalan, tapi dia ada dalam. Dalam Quran ni dia mari timbul kan? Bukan setakat pendengaran penglihatan, bahkan dalam kita. Ni Allah Taala bagi kita, innahum, kenapa orang masuk neraka ni? Innahum alfa, mereka dapati alfa ni wajadu aba'ahum dhani, tok lebah mereka sesak, tak silap jalan dah. Tapi fahum ala atharim yuhrun, tapi mereka ni duduk ikut jejak langkah tu juga. Yahraun, ni Allah Taala gambarkan yuhraun ni apa dia? Segera, tak mikir dah. Pakai telegok gitu lalu. Bila mari daripada datuk nenek moyang
Ni Allah Ta'ala bagi tahu ni. Sudah ke manusia bukan lagu tu. Manusia ni Allah Ta'ala bagi pendengaran, penglihatan, kewarasan. Dalam dia lagi sudah ada istindak. Nah. Sebab tu manusia boleh buat alasan, manusia punya istindak. Kita tengok anak doktor, dia tak jadi doktor, anak orang alim tak jadi alim, dia bebas. Dia ada masing-masing orang tu sebenarnya. Kalau dia nak lah, dia boleh sebenarnya. Tapi kalau bab ni jadi tak sidik lalu. Bab agama jadi tak sidik belakang. Ya, bab akhirat tak. Kena royak susah. Tapi kalau bab dunia sidik. Dia tak terkesan. Kadang tak terkesan, keluarga semua gini ya ambil bidang lain. Tak, bidang lain. Manusia ada istindak gitu. Ni kemampuan kita dah. Fahum ala, tapi ni Allah Ta'ala marah ni. Tak. Mereka dapati datuk nenek moyang mereka tersesat, tapi mereka ikut tu yuhra'un dengan segera. Mana tak memikir dah, tak tengok kiri kanan dah. Pakai betul lalu. Allah Ta'ala tak suka sikap manusia lagu ni. Sikap manusia lagu ni. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan kerana sikap begini ni telah sesatkan ramai orang sebelum mereka. Walaqad arsalna fihim, sedangkan Allah Ta'ala bagi kami telah hantar pada mereka munzirin, orang bagi peringatan. Rasul-rasul ni orang syirik-syirik ni. Tak, dengan dalil, dengan hujah begitu kuat sekali. Fanzur, perhatilah bagaimana kesudahan akibat orang yang mana diberi peringatan tu. Bagaimana kesudahan mereka? Apa yang berlaku pada kaum Nuh? Apa yang berlaku pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut? Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala binasa kan? Takdir dia Allah Ta'ala binasa semua. Illa ibadal, kecuali hamba Allah yang mukhlasin, yang hamba yang mukhlas. Orang yang ikhlas, kita mukhlis. Mukhlas ni orang yang mana memang dia ni jadikan Allah sebagai maksud. Dia jadikan Allah tu sebagai maksud. Ni Allah Ta'ala bagi hamba Allah yang mukhlas. Walaqad nada Nuhun falani'mal mujibun. Sesungguhnya kami telah seru Nuh, dia sebaik-baiknya menyahut seruan. Wa najainahu, walaqad nada, Nabi Nuh telah seru kami Allah. Walaqad nada Nuhun, sesungguhnya Nuh telah seru kami, telah merayu pada kami. Ada berkenaan dengan kedegilan kaum dia, penentangan kaum dia tu. Dia Allah lah falani'mal, Allah ni sebaik-baik yang menyahut seruan. Wa najainahu, kami selamatkan dia dan kami selamatkan keluarga dia daripada musibah yang besar. Wa ja'alna dzurriyyatahum al-baqiyah, kami jadikan zuriat dia itu yang kekal. Wa tarakna alaihi fil akhir, dia kami tinggalkan generasi seterusnya pada yang lain. Salamun ala Nuhin fil an, secara ringkas Allah Ta'ala cerita nabi-nabi dalam surah ni. Sejahtera ke atas Nuh fil alamin, daripada seluruh manusia. Inna kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami balas orang yang buat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya Nabi Nuh AS di antara hamba kami yang benar-benar beriman. Thumma aghraqna al-akhirin, kemudian kami tenggelamkan semua orang lain. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan di antara yang mana satu mazhab dengan Nuh benar-benar Nabi Ibrahim, dia ikut jalan Nuh. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dia ikut jalan Nuh selepas Nabi Nuh ni la Ibrahim, Nabi Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika mula dia datang menghadap Allah SWT dalam keadaan qalbin salim, qalbun salim, sejahtera hati dia. Qalbun salim ni tauhid pada Allah, tidak syirik dengan Allah SWT. Lepas tu pada umat ni kasih belah, nak semua selamat, tak ada ghish, tak ada tipu. Ingatlah ketika mana dia kata pada ayah dia kepada kaum dia, apa yang kamu sembah? Aifkan alihatan dunallah turidun, adakah kamu reka sesuatu dengan cara batil, lepas tu kamu jadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah, kamu nak? Fama dhannukum bi rabbil alamin, apa pendapat kamu tentang Rabbil alamin? Yang terbis sekali, kamu tak memikir, tak ada asal apa, tak reka sesuatu disembahkan boleh seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa nadhara nadharatan fin nujum, lalu Nabi Ibrahim tengok pada bintang-bintang. Tengok bintang-bintang, maknanya fa nadhara nazratan ni maknanya sebagaimana dia berhujah dengan kaum dia, tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari. Cuba dakwah kaum dia. Dari sini ketika mana kaum dia nak buat amalan, nak buat pesta, maka Nabi Ibrahim buat alasan, inni sakim, aku sakit. Ini yang Nabi bagi tahu kan, Nabi Ibrahim telah dusta, 3 dusta. Ketika mana dia kata inni sakim, dia tak sakit. Tak sakit sebenar lah. Dia ayat pada ni panggil tauriah lah. Mana sakit
sakit perasaan tengok keadaan umat sembah selain daripada Allah SWT. Sakit. Tapi zahir dia tak betul lah. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim takut lah. Tak, takut. Dia kata ni sekali, yang kedua bila kaum ni apa dia kata berhala ni, dia tak jawab soal. Yang ketiga dia kata isteri dia tu, dia kata ukhti dia. Fatawalla anhu mudbirin. Lalu orang ramai pun, masyarakat kaum Nabi Ibrahim pun pergi tinggal Nabi Ibrahim. Bila mereka tinggal Nabi Ibrahim, maka faragha ila alihatihim faqala, maka Nabi Ibrahim tu tak pergi ke bahala-bahala tu. Lepas tu dia kata, ala takul, oh tak makan aja, malakum tantikun. Tak. Kenapa kamu tak kecek? Kamu tak boleh kecek. Tak nak batal ke hujah itulah. Faragha alaihim darban. Lalu Nabi Ibrahim pun kata, tak, kata belakang, kata dengan kuat, darban bil yamin, kata dengan sungguh-sungguhan. Jadi fa aqbalu ilaihi yazifun. Lalu kaum dia pun pergi kat Nabi Ibrahim dengan cepat, dengan segera, dengan berita lah. Dengan berita dak Tuhan mereka ni telah dimusnahkan. Maka qala ata'buduna ma tanhitun. Sini Allah SWT ringkaskan. Jadi mereka tanya siapa dia buat ni. Tak. Maka sama-sama mereka kecil adalah seorang anak muda yang kritik tentang ni. Nama dia Ibrahim. Kita panggil dia, tanya dia. Ni ketika panggil, maka Nabi Ibrahim kata kepada dia, ata'buduna ma tanhitun. Adakah kamu sembah apa yang kamu buat, apa yang kamu bina? Wallahu khalaqakum wa ma. Allah yang jadikan kamu. Begitu Allah yang jadikan amalan-amalan kamu ni. Jadi sini ringkas. Qala bunu lahu bunyanan. Kaum dia kata apa dia? Buat satu binaan untuk Nabi Ibrahim ni. Untuk apa? Fa'alquhu fil jahim. Untuk lepas dia dalam neraka, dalam api yang sangat besar. Fa'alquhu fil jahim. Lepas dia dalam api. Fa aradu bihi kaidan. Jadi mereka semua nak membinasakan Nabi Ibrahim. Waja'alnahum al-asfalin. Kami jadi ke usaha mereka tu sia-sia, tak ada guna. Dan Allah Taala selamatkan dengan Allah Taala perintah pada api ni supaya bardan wa salaman, supaya jadi sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Tak ubah. Tak ubah. Orang rasa panas tapi dalam tu Nabi Ibrahim duduk dalam tu tak terbakar. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sahdin. Nabi Ibrahim bagi tahu selepas selesai dakwah dia pada kaum dia. Bila sebut keputusan sudah jelas gitu, maka Nabi Ibrahim Allah Taala perintah supaya hijrah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sahdin. Aku akan pergi pada Tuhanku, hijrah. Dia akan tunjuk jalan pada aku. Rabbi habli minas salihin. Kurnialah pada aku ya Allah orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Lalu kami bagi pada Nabi Ibrahim bi ghulamin halim, seorang anak yang penyabar, seorang anak yang sangat penyabar, iaitu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Bila Nabi Ismail sudah sampai peringkat tak boleh berusaha dah, boleh kerja dah, maka Nabi Ibrahim bagi tahu pada Nabi Ismail, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi bahawa aku diperintahkan supaya sembelih kamu. Dan mimpi para nabi ni hak. Nak mimpi para nabi ni hak. Nabi Ibrahim bagi tahu. Tak tanya Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Maka Nabi Ismail jawab, ya abati if'al ma tu'mar. Tengok, buat apa yang diperintahkan. Buat apa yang diperintahkan. Ajib surah ni ke surah malaikat, kisah Nabi Ibrahim. Malaikat yang sujud pada Allah SWT dan Nabi Ibrahim yang taat pada Allah SWT. Sebab kita nak bandingkan surah Sa'bah ni, surah Sa'bah ni. Ni Allah Taala nak kita belajar ni. Qala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bagi tahu, ya abati if'al ma tu'mar. Buat apa yang Allah Taala perintah. Tengok. Sebab tu kita jangan bila mari ujian, perintah Allah SWT bercanggah dengan keadaan kita, kita kena takdirkan perintah Allah SWT. Takdirkan perintah Allah SWT. Tambah-tambah bila keadaan agama terjejah. Bila keadaan agama terjejah. If'al ma tu'mar. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku insya-Allah seorang yang sabar, di kalangan orang yang sabar. Falamma aslama wa ta'ala. Tengok, apabila mereka berdua ni serah dengan perintah Allah SWT. Aslama dia guna. Kalau guna berkata aslama. Makna Nabi Ibrahim sedia untuk sembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail sedia disembelih olehnya dia. Wa tallahu lil jabin. Ketika mana Nabi Ismail diletak di sebelah apa dia, kepala dia sudah letak untuk disembelih. Wana adaina ketika itu siapa dah
Ini maksud Allah SWT. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Maka kami suruh Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan perintah Allah. Dan mimpi Allah tu perintah Allah SWT. Demikianlah kami balah pada orang yang buat kebaikan. Inna hadza, sesungguhnya ini Allah bagi itu awal bala, benar-benar ujian yang sangat besar pada Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Kami telah gantikan dengan sembelihan yang besar. Allah Taala ganti lain. Itu yang jadi korban kita tu. Jadi korban raya haji. Jadi syariat, Ini asal dia. Sembelih tu sebenarnya sembelih apa dia? Selain daripada Allah, sembelih kerana taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita ni sanggup untuk taat pada Allah, sediakan untuk korbankan apa saja. Tak apa. Seperti mana dalam syiar iftitah Nabi ajar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Tapi dengan perintah Allah, bukan dengan semangat kita. Bukan dengan semangat kita. Dengan perintah Allah. Sini pula jadi masalah. Saya tak masuk pula. Semata-mata kerana pentingnya perintah Allah, hukum Allah dah. Maka kita jadi nak mahu, jadi khawarij pula. Tengok orang tak tunai perintah Allah, jadi nak mahu kau kan. Tak belajar dengan Nabi Musa, tak belajar dengan Nabi kita SAW. Lagu mana nak ni peringkat pahal kena suruh diri pada Allah. Peringkat kedua lagu mana nak dakwah tentang perintah Allah, lagu mana pula. Ada manhaj Allah, jangan buat manhaj sendiri pula. Tak. Nak mahu kau orang tengok orang derhaka ke dah. Ni kita gipung pasti kat dia pula. Jadi masalah pula. Bukan begitu, tak ada kena buah. Tengok Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa jadi contoh semua. Nabi kita pun ikut Nabi Musa. Nak tengok Nabi di Mekah. Tengok Nabi di Mekah. Semua ruang yang ada digunakan untuk ajak orang, kita guna ruang yang ada. Ruang yang ada. Bila kita buat apa yang kita boleh buat, Allah Ta'ala akan buat apa yang dia boleh buat. Ini masalah kita tak buat apa yang kita boleh buat, kita nak jadi Bani Israel. Kita rakyat pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala selesai masalah belakang. Idhab anta wa rabbuka faqatilah. Itu sikap sebenarnya kita. Tak. Sedangkan untuk perubahan tak. Berhajat pada apa? Musyahadah dan juga pengorbanan supaya. Tapi ini tahap agama, tak taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim contoh pada kita. Wa tarakna alaihi fil akhir. Kami jadikan kisah Nabi Ibrahim ini sebagai panduan orang selepas mereka. Salamun ala Ibrahim, sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Ini orang yang telah luluh dah. Kadzalika, demikianlah kami balas pada orang yang buat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim di kalangan hamba kami yang benar-benar beriman. Abasyarnahu bi Ishaq. Kami selepas tu kami bagi berita gembira dia dapat Ishaq. Jadi seorang nabi minas salihin. Wa barakna alaihi, dia kami bagi keberkatan pada dia. Dan juga kami bagi Ishaq. Bagi wa barakna pada dia bagi keberkatan pada Ishaq. Daripada Ishaq ni ramai nabi, ramai anbiya. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Daripada zuriat mereka lah. Allah, daripada zuriat Nabi Ibrahim, daripada zuriat Ishaq, Allah Taala bagi tahu ada muhsinun, ada zalimun li nafsihi. Ada yang buat baik, ada yang buat zalim. Dan ini perkara ni jelas. Walaqad mananna ala Musa. Kemudian selepas tu pula kami bagi nubuah ni kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kami selamatkan mereka berdua daripada kaum mereka berdua yang kena karbian, yang kena musibah yang sangat besar. Wa nasarnahum, kami selamatkan mereka. Fakanuhumul ghalibin, dan mereka itulah yang telah mengalahkan Firaun dengan tentera itu. Wa atainahumul kitab, kami bagi pada mereka berdua Nabi Musa dan Nabi Harun kitab al-mustabin, kitab yang sangat jelas. Wa hadainahum as-sirat, kami telah bimbing mereka berdua ni jalan yang lurus. Wa tarakna alaihim, dan begitu juga kami jadikan kisah mereka berdua ni sebagai ibrah pada orang kemudian. Salamun ala Musa, sejahtera ke atas Musa dan ke atas Harun. Demikianlah kami akan balas pada orang yang buat baik. Dan mereka berdua di kalangan hamba kami yang benar-benar beriman. Begitu juga Nabi Ilyas. Wa inna Ilyas, zahir Nabi Ilyas ni selepas Nabi Musa. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas ni benar-benar seorang rasul. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatlah ketika mana dia kata pada kaum dia, ala tattaqun. Sini ya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas disebut dalam surah Al-An'am sikit, dan dengan seluruh para anbiya dia disebut dalam surah ni. Lepas tu kita tak tahu sirah dia, sejarah dia. Tapi dia di antara peringkat langit ke tak? Dia di antara tempat tinggi juga. Langit kenal ke dia? Tak. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Ilyas. Peringkat keempat ke peringkat kelima. Nabi mana peringkat tinggi ya?
Tapi kisah dia kita tak tahu kan. Kisah dia lagu mana. Tak. Tapi kalau Israiliyah macam-macam. Lihat macam-macam. Kalau Israiliyah kalau tasawuf pula Nabi Khidir, Nabi lihat tu Nabi Khidir tengok. Dia macam-macam buat. Tak macam-macam. Ada rekaan. Sebab tu kita tak boleh kecek sebenarnya kita tak tahu. Kita semua kita hanya kitab Allah, semua kita hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, dia benda-benda besar gini tentu dah Nabi kecek. Bila Nabi tak kecek tentu dah tak ada faedah. Nabi beritahu, Nabi belajar daripada Quran. Quran kan ajar pada kita benda-benda penting. Tak. Tengok surah Kahfi ajar kita belajar dah. Nabi ni Quran. Tak, Nabi ni Quran. Bila Nabi royak pada umat ni tentu dah benda pada umat ya. Kalau ikut Nabi nak kecek, Nabi boleh kecek banyak lagi. Nabi dah ya. Mi'raj tu Nabi kita tengok dah. Nabi boleh tahan nak kalau buah nak cerita pada umat, Nabi boleh tahan nak kecek. Tak, tapi Nabi ni seperti mana Nabi bagi tahu kan, hadis akhir, hadis hidup Nabi. Apa saja perkara yang boleh menyelamatkan kamu, tak menyebabkan kamu boleh masuk syurga, semua aku bagi tahu belakang. Apa perkara yang menyebabkan kamu boleh selamat daripada neraka, semua aku bagi tahu belakang. Itu tugas Nabi. Maka Nabi ni kalau nak kecek kan, perkara dia nak ayat ni boleh membantu umat dia masuk selamat daripada azab Allah, masuk syurga Allah. Ni dia akan bagi tahu. Dia tidak akan tinggal. Sebab tu kita kena percaya pada Nabi kita. Dia memang ni tutup iman pun. Nak tutup iman sebenar. Wa inna Ilyasan, Allah tak begitu. Sesungguhnya Nabi Ilyas ni benar-benar seorang rasul, mursalin kalangan rasul. Ketika mana dia kata pada kaum ni sama juga, Nabi Ilyas sama dengan Nabi lain. Ala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa pada Allah? Atad'una ba'lan wa tadharun ahsan khaliqin? Adakah kamu seru ba'lan sebagai Tuhan? Tidak. Mana sebuah berhala je kan. Wa tadharun ahsan khaliqin, kamu tinggal tak ahsanul khaliq, Allah yang mencipta segala sesuatu dengan sempurna. Tak seru Allah. Allah rabbakum, Allah lah Tuhan kamu, Allah lah Tuhan datuk nenek moyang kamu. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustai Nabi Ilyas, fa innahum lamuhdharun, semua mereka tu akan hadir di akhirat nanti. Illa ibadallah al-mukhlasin, melainkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang selamat di akhirat. Wa tarakna alaihi fil akhir, dan kami telah tinggalkan dia ni sebagai ibrah kepada orang yang kemudian. Salamun ala Ilyasin, sejahtera ke atas Ilyasin. Ni pun aja. Kira lain Al-Yasin. Al-Yasin. Dalam ni kira kita, kira Nabi juga. Nabi baca dua. Sejahtera ke atas Ilyasin. Il ni apa? Allah sebenarnya. Ilyasin. Mungkin ni nama dia sebenar. Ilyas tu mana hamba Allah. Ilyas. Tak, Ilyas. Hamba Allah. Tapi ni kan Yasin Yasin. Tak. Yasin. Tapi Yasin. Tapi dalam qiraat lain selain daripada Hafs, mereka baca al. Salamun ala Liyasin. Liyasin. Keluarga Yasin. Keluarga Yasin. Inna kadzalika nanzil muhsinin, demikianlah kami balas orang yang buat baik. Innahu, sesungguhnya baginda di kalangan hamba kami yang mukmin. Wa inna lutan laminal, begitu juga Allah Taala bagi tahu Lut benar-benar rasul yang diutuskan, Nabi Lut. Idzna jaina, ketika mana kami selamatkan dia dan keluarga dia ajmain kecuali isteri dia, termasuk orang yang kekal kena azab. Thumma damman, kemudian kami binasakan yang lain. Wa innakum latamuruna alaihim, kamu wahai Mekah benar-benar lalu di tempatan mereka. Tak, dalam safar kamu musbihin, tak, pada waktu pagi. Wabillahi, begitu juga pada waktu malam. Afala ta'qilun, kamu tak fikir ke? Tak tahu mengajar ke apa yang telah berlaku pada umat sebelum ni. Kemudian Nabi Yunus akhir sekali, wa inna Yunus ala, sesungguhnya Yunus benar-benar rasul. Idz abaqa ilal fulki, tengok ni, ketika mana baginda telah derhaka. Tengok, abaqa ni hamba yang derhaka. Idz abaqa ilal fulki, ketika mana Nabi Nuh melarikan diri ke kapal yang penuh dengan barang, lari mengaju dengan umat. Fasahama fakana minal muhadin, lalu berlaku masalah dengan kapal tu, maka dia apa dia ngundi, cabut undi. Fasahama fakana minal muhadin, dan dia termasuk orang yang mana kalah dalam undi tu. Tak, undi apa? Tuan kapal bagi tahu dalam kapal ni ada orang yang melakukan kesalahan. Jadi nak buat, maka setiap kali cabut kena nama dia. Jadi dia keluar, terjun daripada kapal tu, fal taqamahul hut, ditelan oleh ikan hut.
wa huwa mulim, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Kalaulah tidak kerana dia ni sentiasa bertasbih, tak musabbihin. Nescaya Allah Taala bagi tahu duduk dalam perut ikan tu siapa hari kebangkitan. Siapa hari kebangkitan. Tak. Tapi kerana dia doa, Allah Taala cerita pada surah lain ke tak? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus doa pada Allah, minta ampun, istighfar pada Allah SWT. Tak kisah Nabi Ibrahim sebelum ni, tak, yang taslim pada Allah. Kisah Nabi Yunus sini, tak, bila lari daripada perintah, tidak taslim pada perintah Allah SWT. Allah Taala hukum dia. Allah hukum dia. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Lalu kami keluarkan dia daripada perut ikan tu di ara', di satu penempatan yang mana tidak ada tumbuhan, dalam keadaan dia sakit. Lalu kami tumbuhkan berhampir dengan dia satu pokok min yaqtin. Yaqtin. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazid. Dan kami telah utus pada dia, pada satu kaum yang mana 100,000 lebih, 100,000 lebih penduduk dia. Dia semua ni beriman belakang. Semua beriman belakang. Ni ajib. Tak. Allah Taala mula-mula sekali kisah para nabi Allah Taala sebutkan dengan nama surah nabi ke, surah Yunus. Surah keempat tu, surah Alaq, Mudassir, Muzammil, surah keempat, suratul Qalam. Dalam surah Qalam lagi Allah Taala sudah bagi tahu kepada Nabi, wala takun ka sahibil hud. Jangan kamu jadi seperti mana Nabi Yunus. Surah keempat. Manakah Nabi suka berat nak sampai ke risalah kan? Jadi jangan kamu tidak sempurna kan risalah ni, wahyu ni sampaikan. Tentu dah ada hikmah, ada hikmah dia. Sebab tu Nabi bagi tahu jangan kamu bandingkan, jangan kamu mengatakan aku lebih mulia daripada Yunus. Sebab Nabi Yunus kelebihan dia ke apa? Tak ada nabi yang mana kaum dia beriman Nabi Yunus. Pelan. Nabi Yunus kan 100% ni ila mi'ati alfin aw yazidun, semua beriman belakang. Semua mereka 100,000 lebih sekaligus beriman belakang. Beriman belakang. Fa'amanu, Allah bagi itu, fa'amanu. Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu. Mereka semua beriman. Kami ta'nahum ilahin, lalu kami bagi tempoh pada mereka. Mereka awal talak. Tak pegang Nabi Nuh. Tak sabar sikit ya. Tak. Tinggal Allah SWT hukum Nabi Yunus. Allah Taala hukum Nabi. Sebab tu khala tak boleh daripada pihak kita. Tak boleh khala. Dalam dakwah untuk asbab hidayah ke tak? Kita kena sempurna ke? Bahawa tak nak jadikan asbab hidayah. Sebab tu Allah raya pada Nabi dia kena sempurna. Kita pun kalau Allah nak kalau kita nak jadi asbab hidayah, kita kena sempurna. Kena sempurna. Dan kita kena rasa tanggungjawab kita. Kalau tidak kan kita jadi macam orang biasa. Dia macam orang biasa. Dia berhajat pada pengamal. Dia dakwah ni dengan perintah Allah. Tengok Nabi ni lari sikit daripada perintah Allah ya. Musibah. Sebab tu bahaya. Sebab tu kita logik kan dakwah ni. Kita dakwah kan pada Allah. Dakwah kan pada Allah. Nak ayat Allah Taala besar, nak ikut perintah Allah. Kalau kita nak dakwah orang pada Allah, kita langgar perintah Allah, dakwah kepada dia. Sebab tu dia tak ada maksud dia sebenarnya jadi betul. Tak. Sebab tu kita tak perlu biar, kita perlu ikut lah. Ikut kita Allah jadi betul. Sebab Allah bagi tahu qayyiman liyunzira ba'sa. Tak ada iwaj dalam Quran ni. Jadi masalah, jadi teroris, jadi gawa-gawa ke semua dah. Sekarang ni kan dengan demokrasi, dengan perjuangan agama nak tegakkan hukum Allah, kan pelawak belakang kan, tak boleh belakang kan. Kita tengoklah. Kita ada kekuatan. Sebab satu orang nak tegakkan hukum Allah dengan cara hukum Allah, dengan langgar perintah Allah, mana boleh. Kita nak tegak hukum Allah, kita caci sama-sama kita. Bukan cara lagu tu. Kita bijak. Tak. Kita jadi kayak apa dia? Dengan akad diri, dengan lobby, dengan agama kan, dia salah belakang. Calon di tak boleh, minta tak boleh Nabi kata, tak boleh. Minta tak boleh. Semua bercara belakang. Kalau kita kata ini cara zaman sekarang, macam tak ada cara lain. Apa Quran agama dia? Quran Islam dia ada cara dia sendiri. Dia tak sentuh dengan pokok lain. Kita ada pokok kita, itu pokok orang. Tak buat kita jadi pening, kita buat gapo-gapo kita tutup pokok orang, akar orang lain. Kita pokok kemah. Ada. Pokok orang lain, pokok ada pokok jenis tunji ada, tak ada. Pokok lain, pokok batin yang Allah Taala bagi tahu, tak. Kalimatun khabisah ka syajaratin khabisatin tusat min fawqil ard ma laha min qarar. Orang kata kan tak apa pokok lain buat tupai kan, kemah kan. Iyalah pokok orang lain pokok tak ada batang. Kita pokok batang mana boleh. Tak, pokok yang mana tidak ada qarar. Sebab tu kita jadi pening. Kita akan pening dengan kita ada pokok kita sendiri. Kita nak tegakkan hukum Allah SWT
berdasarkan la ilaha illallah, tunjai dia lah naik sebab tak ada pokok orang lain. Kita tupai pokok orang lain sebab tu tak gerak kan? Tak gerak kan? Sekarang ni orang pejual kata, orang pejual hudud, orang pejual hukum Allah tu, sekarang dia kata siapa dia kecek atas hudud Allah, atas hukum Allah tak sesuai. Sekarang dia pula kata tak sesuai pula. Ya. Sebab apa sebenarnya memang dia pejual dia rasa tak sesuai dah hukum Allah SWT. Ya, tak sesuai. Sebab dia tidak ada rasa kebesaran. Sebab tu orang lagu ni Allah Taala tak kira guna. Kita belajar daripada Nabi, kita belajar daripada semua para anbiya. Bagaimana dakwah ni hanya buat dengan cara Allah Subhanahu, dengan perintah Allah Subhanahu. Ya, Nabi Yunus alaihissalam lari sikit lah. Wa dhanna Allah Taala wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan nakun. Ingatlah ketika mana Dhannun dia nak marah pada kaum dia tinggal, tapi dia sangka bahawa Allah Taala tidak akan marah pada dia. Tak ada makna. Semua sangka kena tipu kau orang dengan langgar perintah Allah Taala ni tak ada makna. Seperti mana Nabi Adam kan makan pokok tu, kena tipu kau setan. Ya. Allah Taala hukum kan. Allah Taala hukum. Wa arsalna, kami telah utuskan Nabi Yunus alaihi salam ila kepada 100,000 atau yazidun. Allah Taala tak tahu ke sebenarnya 100,000 ataupun lebih. Allah Taala tak pasti. Tak, bukan. Allah Taala ayat lagu ni. Allah Taala tahu belakang. Tapi Allah Taala nak bagi tahu ayat sebenarnya 100,000 lebih semua beriman, semua beriman belakang. Semua beriman belakang. Bukan 100,000 lebih Allah Taala tak tahu. Dah, ni Allah Taala nak ayat lagu ni. Allah Taala nak ayat lagu ni. 100,000. Fa'amanu, semua beriman. Famatta'na, lalu kami bagi tempoh, sehingga satu tempoh. Fastaftihim, kemudian kembali semula tuju pada Nabi, kecek dengan orang Mekah ni. Tanya mereka wahai orang Mekah ni. Ali rabbikal banat wa lahumul banun. Adakah patut kamu wahai Mekah? Tak. Kepada Tuhan kamu kata anak tina, kepada kamu nak anak jantan. Kembali semula kritik. Tentang malaikat lah. Surah ni kan mula dengan malaikat, akhirnya malaikat. Allah mula-mula cerita malaikat begitu hebat, wasafati safa fazajirati zajra fattaliyati dzikra. Gambar ni wazifah pekerjaan malaikat begitu tinggi sekali. Yang jaga langit-langit gini. Begitu hebat sekali. Syaitan tak boleh masuk dekat. Tiba-tiba dikatakan ni anak betina. Am khalaqnal malaikati innahum syai'un. Adakah masa kami jadikan malaikat anak tina tu mereka saksi? Tengok Allah tanya. Pandai-pandai raya anak tina. Waktu jangan. Waktu kita ajar daripada awal ni tak kecek. Tentang Nabi pun kita tak kecek dah. Pandai-pandai. Dia jadi lagu tu bila mula kecek tentang Nabi dulu. Tak reka-reka, lepas tu kecek tentang Allah. Tak, setan buat. Sejarah kita belajar banyak dah. Orang Islam kita mulai soleh-soleh ni, tak, yang bertobat kan, dia bagi tahu dia buat reka hadis-hadis. Hadis-hadis dia reka ni, baru dia reka nak tarik orang supaya tak pada Allah tu. Dia punya asbab dia. Bahaya, gurur dengan tak cukup dengan semua, tak cukup dengan Allah dan Rasul. Rasa tak cukup Allah dengan Rasul. Setiap zaman ada. Kalau zaman pengumpulan hadis dulu kita dihalal, disekat oleh ulama-ulama lagu ni. Orang-orang lagu ni, orang yang mana terasa tak cukup dengan Quran, tak cukup dengan Nabi dah, dia reka hadis-hadis. Kalau tanya dia pergi kat apa reka gini. Ni biasa masa nak tanya masa nak mati, apa kamu buat gini? Dia kata saya buat tu supaya nak suruh orang kembali pada Allah. Nak suruh orang taat pada Allah, nak suruh ikut Nabi, nak suruh orang baca Quran, nak suruh orang zikir, nak suruh semua tu dia reka semua tu kan tak? Nak suruh orang. Dia rasa molek, setan bagi. Nah. Sekarang begitu orang langgar perintah Allah SWT kan, nak suruh orang taat pada Allah juga. Nak suruh orang berhukum dengan hukum Allah ni dengan ni. Tapi dia langgar. Sama ya, cuma keadaan berbeza tapi setan tolak. Yang penting langgar perintah Allah SWT. Itu mazhab setan, usul setan. Dan Allah Taala bagi tahu kepada kita. Kecek tentang Allah apa ini? Ala innahum min ifkihim la yakun. Ketahuilah sesungguhnya itu daripada rekaan mereka belaka mereka ucap. Allah begitu. Ala, ketahuilah sesungguhnya mereka semua tu orang Mekah ni, bukan dia kata malaikat ni anak perempuan Allah ni. Itu rekaan mereka ucap. Mereka ajar. Waladallahu wa innahum laka. Di sisi Allah sesungguhnya mereka ni benar-benar pelawak, benar-benar penipu. Astafal banati 'anil banin, alif dia nak anak tin
Ali Allah dia kata anak tina ala qadir anak jatah. Tengok. Malakum kaifa tahkumun? Kenapa kamu ni? Bagaimana kamu berhukum? Tak. Apabila tadhakkarun, kenapa kamu tidak dapat ambil pengajaran? Am lakum sultanun mubin? Adakah kamu ada bukti yang jelas daripada kita Allah? Fa'tu bi kitabikum, wa mai kitab in kuntum sadiqin. Mana kitab yang nak waris daripada para anbiya rasul utusan Allah. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan mereka juga jadi di antara Allah dengan jin ni ada nasab. Ada hubungannya juga. Walaqad alimatil innahum, dan semua jin pun akan tahu bahawa mereka semua akan hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifat. Sangat jauh apa yang mereka sifat. Illa ibadallah, mereka hamba Allah yang mukhlas ni tak akan buat, tak akan kecek lagu ni. Tengok. Ni hamba Allah. Fa innakum ma ta'budun, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah tu, ma antum alaihi bifatinin, dan apa yang kamu buat tu semua tu kamu akan diuji. Illa man huwa salil jahim, diuji lagu mana? Semua tu akan dimasukkan dalam neraka jahim belaka. Wa ma minna illa lahu maqaman. Kemudian Allah Taala bagi tentang malaikat. Wa ma minna illa lahu maqam. Tidak ada di antara kami ini para malaikat illa lahu maqamun ma'lum. Ya, ada kedudukan yang khusus di sisi Allah semua. Semua ada wazifah dia. Semua ada tugas masing-masing. Malaikat-malaikat banyak-banyak tu, tak, lebih ramai daripada manusia tu. Semua ni ada maqam masing-masing. Maqam masing-masing, ada tugas masing-masing. Wa inna lanahnu safun, tengok sebut lagi. Dan kami semua ni sah, duduk dalam sah masing-masing. Tak dalam sah masing-masing. Wa inna lanahnu, dan kami ni benar-benar orang yang mana sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu la yaqulun, dan sedekah Allah Taala bagi tahu ni bakit semula ni. Sedekah mereka orang Mekah duduk dakwa ke walau anna indana dzikram min, kalulah kami di sisi kita pun ada juga peringatan daripada seperti mana orang dulu yang ada kitab juga, lakunna ibadallah, nasab kita akan jadi hamba Allah yang mukhlas ni juga. Tapi bila kitab mari, bila Rasul mari, fakafaru bih, mereka kufur. Pasal supaya alamu, mereka akan tahu juga kesudahan nanti. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, sesungguhnya kami telah buat keputusan kepada hamba kami yang kami utus. Apa dia keputusan Allah Taala ni? Innahum lahumul mansurun, bahawa mereka ni semua ni akan dapat pertolongan. Wa inna junnana, dan tentera kami lah yang akan dapat mengalah. Fatawalla anhum hatta hin, oleh kerana itu wahai Muhammad, tersecara mereka, nak kritikan mereka secara. Wa absir fasawfa yubsirun, kamu tunggu, kamu akan lihat, dan mereka pun akan lihat juga. Fa bi'adzabina yasta'jilun, adakah dengan azab kami mereka nak minta segera? Fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabab, bila datang azab di tempat mereka tu, maka tak, pada waktu tu maka keburukan akan menimpa orang yang mana diberi peringatan. Wa tawalla anhum hatta hin, sekali lagi Allah Taala pujuk Nabi, tak secara orang lagu ni, biarkan mereka ni. Wa absir, tak, kamu akan lihat, dan mereka pun akan lihat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhan kamu, pemilik segala kemuliaan daripada apa yang mereka sifat tu, tidak layak dengan Allah. Wa salamun alal mursalin, dan sejahtera pada semua para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala sesuatu milik Allah. Dan segala sesuatu ini semua milik Allah Rabbul Alamin. Surah Sad. Surah Sad Makkiyah juga. Direct surah Makkiyah ni. Walaupun surah itu awal ni, surah Sad ni di antara surah awal itu. Surah berapa, 30 lebih. Surah 30 lebih. Dan surah Safat, surah lewat juga, akhir di Mekah, surah akhir di Mekah. Tapi Allah Taala letak Safat dulu. Safat. Dalam surah ni tajuk utama dia kan, Allah Taala cerita para anbiya. Kenapa para anbiya semua dapat uji, dapat sabar dengan segala musibah ni? Kerana mereka sangat jelas akhirat. Kesemua para anbiya ni ciri utama, ciri persamaan keseluruh para anbiya ni bahawa inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Allah Taala utama sekali kerana mereka sangat jelas akhirat. Ni rahsia. Dan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ayub diuji dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua dalam surah ni, tak seperti mana surah Mekah juga, tauhid risalah akhirat. Yang ketiga, ajib dari surah ni, Allah SWT cerita tentang kesilapan Nabi-Nabi. Kesilapan orang yang mana nak taslim pada Allah Ta'ala dimaafkan. Ni. Sebab tu kalau satu orang itu ada sifat nak taslim, tak, sifat nak tu pada Allah, kemudian dia melakukan kesilapan, dia dimaaf oleh Allah. Allah sebut kesilapan Nabi Daud, kesilapan Nabi Sulaiman, dan kesilapan ketanjuk Nabi Ayub, tak, sedikit ucapan dia
Tak. Allah Ta'ala datang bantu lalu. Ni orang yang mana Allah Ta'ala sifat semua awak, orang yang mana benar-benar nak jadi hamba Allah. Jadi ni panduan daripada Allah SWT. Kalau satu orang itu dalam hati dia benar-benar nak jadi hamba Allah, benar-benar nak taslim pada Allah SWT, walaupun dia melakukan kesilapan, Allah Ta'ala maaf. Allah datang ke ilham bagaimana cari jalan supaya betul kalau dia melakukan kesilapan. Tapi kalau orang tu dah aku ke kesilapan tak saya taslim, rasa lebih baik lagi daripada perintah Allah ni, perintah Allah rasa tak sesuai, kau dia lebih sesuai, dia kasi taslim, orang lagu ni binasa. Ni sebab Allah Ta'ala cerita akhir Iblis. Iblis tahu perintah Allah tapi tak taslim pada Allah SWT. Walaupun dia ada alasan, dia rasa lebih baik, alasan semua tak pakai belakang, semua alasan dia menjuru ke arah dia rasa lebih baik daripada perintah Allah, bahaya. Waktu kisah malaikat taslim pada Allah SWT, dia kisah dah 3 orang rasul dia melakukan kesilapan tapi asalkan nak taslim pada Allah SWT, dia maaf. Sebab tu Allah tunjuk taslim ke apa dia? Awal rujuk pada Allah, rujuk pada Allah. Kalau ada jiwa ni akan selamat. Dia Allah Ta'ala dalam Quran berkali-kali takkid, wallahu yahdi ilaihi man. Allah Ta'ala pasti akan bagi hidayah pada orang yang mana ada sifat inabah. Sifat inabah. Kita belajar dah Nabi Musa kan telah bunuh orang selamat, tapi oleh kerana ada sifat inabah kan, hatta bunuh orang pun ada jalan selamat juga. Boleh selamat juga. Allah Ta'ala tunjuk jalan selamat. Dia tak apa. Dosa besar lagi. Kalau kita kata sifat inabah ni akan selamat, akan selamat. Jadi mustahil orang yang mana nak jadi hamba Allah melakukan kesilapan ni dia akan jadi sesat. Dia akan jadi sesat. Dia jadi sesat, dia kata dia dakwa nak jadi nak Allah SWT, tapi untuk tegakkan hukum Allah dia khilaf dengan perintah Allah. Ni sesat. Tak khilaf dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak si taslim dengan cara Allah SWT. Nak ikut cara dia sendiri. Cuma guna Allah ni seperti mana orang lain guna Allah. Seperti mana orang guna Allah SWT. Surah Sad. Asas dia taslim, asas sifat awak ni ke mana? Akhirat. Yang para anbiya ni sifat ke apa nak takut tentang akhirat, takut hari jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Quran ni dia panduan pada kita. Batu dia tidak, orang tak akan sesat kalau jadikan Quran semua dak dengan jelas akhirat. Lepas tu ada sifat inabah nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari ujian lagu mana pun dia akan dapat dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Ini kita tahu seperti mana Yasin, seperti mana Qaf, seperti mana surah Muqatta'ah ini. Sad. Satu huruf seperti mana Nun. Sad wal Quran. Tapi sad ni banyak disebutlah dalam Quran. Alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Betul. Mesti ada rahsia-rahsia dia, mesti ada ilmu. Sad wal Quran, demi Quran, zikr Allah nak bagi tahu. Quran yang mengandungi peringatan, pengajaran. Zikr ni besar. Zikrun besar, zikrun. Punca sesat tak ada zikir, punca sesat. Perumpamaan orang hidup dengan orang mati zikir. Besar. Kecil. Tak. Kalau sesat besar-besar kita tengok ada kerana tak ada zikir. Hatta wa aqimis salah li zikri. Atas maya pun untuk zikir. Di Quran yang Allah Taala bagi itu wal Quran, ya Quran yang mengandungi az-zikr. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna, Allah Taala sebut kan? Tak, kami yang turunkan zikra, dan kami akan jaga. Allah Ta'ala sebut zikra, sebut sifat utama Quran. Sini Allah Ta'ala bersumpah demi Quran, zikr yang memiliki zikr. Mana pada buat nak wirid kita ni, pada wirid kita tak sejus hari, sejus hari tak tadabbur. Itu paling rendah kali Nabi bagi tahu tu. Paling sempurna kan seperti mana Nabi dah, nak seminggu sekali nak belajar. Kita kena usaha biar jadi perkara ni. Balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Bahkan Allah Taala kata orang kafir ni fi izzatin wa shiqaq. Allah Taala bagi tahu. Bahkan orang yang tolak yang Allah Taala demi Quran yang zikr, tapi orang kafir ni berkenaan nak ikut Quran, berkenaan dengan Quran ni fi izzah. Fi izzah. Allah Taala kata fi izzah ni apa? Fi hamiyah. Tak, fi hamiyatin wa takabburin anil haqq. Ni kalimah paling sempurna sekali. Tak, fi izzah ni orang, tapi orang kafir kan rasa ta'assub dengan kefahaman dia lama daripada ikut Quran, rasa takabbur daripada hak. Dia pandai lekeh dia Quran. Pandai lekeh.
Dia rasa apa yang dia warisi ni, dia buat sekarang ni, sistem yang dia ada ni lebih molek lagi. Ini bahaya. Ini menyebabkan dia tolak Nabi. Fi izzatin wa syiqaq. Allah Taala beritahu. Syiqaq ni apa dia? Jauh daripada kebaikan. Fi izzatin wa syiqaq. Dalam keadaan pecah belah. Dia tak boleh nak bina, tak boleh nak menyatu pun. Tak boleh nak pergi jauh. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Berapa banyak kami telah binasakan orang sebelum mereka daripada umat-umat sebelum ni. Min qarni, mana umat yang hebat lagi. Fanadaw wala tahina manas. Allah Taala bagi tahu. Maka bila mari azab tu dah, maka mereka tak dapat menyelamatkan diri. Tak ada tempat untuk mereka menyelamatkan. Tak ada waktu lagi, dia tak ada tempat. Bila mari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Mereka rasa pelik kan. Datang pada mereka orang yang bagi peringatan pada mereka di kalangan mereka sendiri. Bahkan mereka kata hadza sahirun kadzab. Ini adalah ahli sihir, penipu, ahli sihir yang menipu. Bapak kata ahli sihir, tak ada apa, Nabi tak ada apa. Orang masuk Islam juga. Orang terkesal juga dengan dia. Aja'alal al, yang mereka pelik apa? Aja'alal alihata ilahun wahid. Kamu nak jadikan semua Tuhan-Tuhan ni tak pakai belakang jadi saja. Ni tu ayah ni 360 bahala tak pakai belakang. Tak dia minta dengan Allah saja. Tuhan, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah satu perkara yang sangat pelik ni. Nak pelik ni. Sebab apa? Jadi kan seruak ni jadi, seruak ni jadi, seruak ni jadi. Tiba-tiba kita kata tak jadi. Saya kira jadi. Ini bahaya. Tak ya. Dia faham tak? Tuhan ni maha besar. Cakap belaka dia belaka pelik lah. Allah Taala widah ni bahagia ni, bahagia ni. Sebab tu tak ya syirik mari ikut gini ya. Tak. Sebab tu kita baca kisah sahabat ke tak? Sahabat ke tak ada cerita benda pelik-pelik. Sahabat ni cerita sahabat sebab Quran dah. Tawajjuh pada Allah, kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat. Ini cerita sahabat. Sebab tu kita tak suka cerita sahabat. Oh cerita tu wali. Tu wali ke? Tak. Oh, macam-macam cerita. Sama ada dunia. Kau tu wali tak? Jadi kaya. Bermah tu gak pakai selok bawah 3 gitu ya. Tak. Bahkan nyaku-nyaku tu bitmah. Dia tu wali sama ada kisah dia kan? Sama ada dia sudut kekayaan. Tu. Boleh kata wali. Ataupun dia sudut ke apa? Dia sudut tarbiyah ni. Bahagian jaga kawasan. Bahagian pelindung kawasan gini-gini. Dia mesti ada unsur-unsur kita. Tak. Cuma zaman kita Edwan lagi kan? Sebab boleh selamat dalam kubur. Tak. Boleh selamat dalam kubur, boleh selamat pada manusia. Dia rekod lebih tinggi lagi. Tak. Orang dulu tak berani cerita sahabat lah ni. Sebab tu orang kuah punuh kan. Syekh dia ni kalau bai'ah dengan syekh dia ni, soal dalam kubur pun syekh dia tolong jawab juga. Syekh duduk tepi. Bahawa kan jahil gitu semua tak. Syekh duduk tepi. Sekali dengan syekh juga. Syekh mari pada masyarakat sekali. Allah Akbar. Kisah sahabat tak ada. Sahabat tak ada cerita dengan sahabat, mana ada cerita keramat-keramat ni. Kalau cerita keramat mana cerita yang mana diceritakan dengan apa, dengan tidak disengaja kayak gitu. Macam kisah Tamindari ke tak? Cerita gitu. Macam sepupu budak kecil cerita. Sayyidina Umar kan bila keluar gunung berapi, keluar api daripada bukit di Madinah ke tak? Panggil Tamindari, saya pergi apa? Gigi tu. Tak gigi gitu. Tak berambak gitu. Mak kata gitu, masuklah. Tak. Sayyidina Umar tulis surat pada ni. Dia berlaku gitu. Nak amal askar tak? Kuasai Mesir, air sungai dia kering. Orang tempat tu mula buat persiapan. Apa dia? Nak korban ke? Gadis masa tu dia punya rutin dia gitu dah. Kalau air sungai ni tak ada dah. Amalan jin ajar mana? Jin ajar sebenarnya. Jin ajar. Tak. Dia sekap mana-mana tu dia ada tu, dia sekap. Tak. Kena lepas, kena bunuh. Gadis lepas dalam sungai tu. Lepas tu air tu mula. Jadi amal kata tak boleh buat lagu ni. Tak boleh buat orang nak nanai ni. Tulis surat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat dua surat. Satu surat pada amal, satu surat pada sungai ni. Tengok. Mana? Lepas surat ya. Tak, tu bilik selalu air. Dia berlaku gitu ya. Sayyidina Umar tak nak agak baik. Nak agak baik orang kata apa dia? Kemudian dia mari lapor surat. Surat ni tak mengalir. Kada Melayu nak buat gini, kau dapat gini.
Dia nak kena tulis juga. Tulis juga. Tulis juga. Mana berlaku lagu tu? Berlaku. Kalau luar biasa sahabat berlaku gitu. Sebab Khalid bin Walid minum racun. Khalid bin Walid dah minum racun. Dah. Bila dia dakwah Khalid bin Walid sebelum pergi dia dakwah dulu. Allah yang bagi mudarat, Allah yang bagi menawar, semua dengan izin Allah belakang bagi tak. Allah kata kalau Allah racun dia tak bagi minum kan tak mati dia kan? Tak mati. Dia berlaku benda-benda dengan strategi gitu. Dengar strategi. Dia bukan dimiliki, Dia berlaku. Tapi benda mana masyarakat yang sudah merusak dengan kau begini dia terdedah pada syirik ni. Sebab tu kita alhamdulillah dah zaman sekarang ni orang kau celak dah. Sebab tu ajak pada Quran, ajak pada sunnah Nabi, tak ada dari sunnah Nabi cerita-cerita lagu tu sebenarnya. Nabi penuh dengan mujahadah, penuh dengan susah payah. Semua macam-macam kan? Macam-macam. Kita kena faham oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah bila dia kata aja'ana al-alihata ilah, kamu nak jadi kan? Tak, semua Tuhan-Tuhan ni 360 bahala ni tak pakai belakang. So yang jadi ini inna hadza la syai'un ujab. Ini satu perkara yang sangat pelik, Sebab apa? Latar belakang mereka lagu tu. Ya, Nabi baru mari ayat pada mereka Allah. Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru. Lalu pembesar-pembesar mereka di kalangan mereka termula buat usaha. Berjalan. Animshu wasbiru ala alihatikum. Bagi tahu pada semua orang kita ni sabar di atas Tuhan-Tuhan kamu ni. Jangan terkesan dengan Muhammad ni. Ni sabar di atas berhala ni. Ni daripada orang kafir belakang. Inna hadza la syai'un yurad. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan. Ni amalan kita ni betul dah ni daripada Nabi Ibrahim. Sandar pada Nabi Ibrahim. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tak pernah dengar pun ada milah lagu ni. Semua orang terima konsep syirik ni, semua terima. Yahudi terima, Nasara terima. Tiba-tiba dia yang mari ayat lagu ni pelik doa. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ni hak. In hadza illa ikhtilaf. Ini tidak lain melainkan rakaat semata-mata, Aunzila alaihi dzikru min bainina. Lepas tu yang kedua tengok ni. Adakah dia seorang lajak terima wahyu? Ramai-ramai kita ni dia seorang. Ini Nabi kena ni. Bal hum fi syakkin min dzikri, bahkan mereka ragu berkenaan dengan peringatan aku. Bal lamma yadhuku, bahkan sebenarnya mereka tak kena azab lagi. Am indahum khazainu rahmati rabbikal aziz. Adakah mereka di sisi mereka khazanah rahmat Allah SWT yang Maha Perkasa, yang Maha Pemberi ni? Tak. Mereka rasa Nabi tak layak. Adakah keputusan untuk bagi wahyu untuk Allah pilih sebagai rasul ni? Kena tanya mereka yang memiliki ni. Tengok Allah Taala bagi tahu. Amlahum mulkus. Adakah mereka memiliki kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya? Falyartaku fil asbab. Carilah jalan keluar. Jundum ma hunalika mahzumun min ini Allah SWT nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat awal lagi di Mekah sudah diberitahu oleh Allah SWT kepada Nabi bahawa apa dia? Ajib jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Lepas ni bagi tahu semua ni, semua ahzab, bahawa tak ada siapa boleh lawan apa yang dibawa oleh Nabi ni. Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi sebagai istindak, sebagai jiwa Nabi. Ni peringkat awal di Mekah. Dakwah Nabi ditentang. Jadi Allah Taala datangkan ayat begini. Allah Taala datangkan ayat lagu ni. Falyartaqu fil asba' ni Allah Taala ayat pada orang Mekah ni, mencarilah gapo-gapo kekuatan yang kamu boleh bina untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lawan risalah ni. Jundum mahuna, Allah bagi tahu, carilah kekuatan tentera mana-mana pun pasti kalah daripada semua ahzab-ahzab yang lawan orang bawa lagu ni ajak orang pada Allah ni, semua kalah belakang. Ni sebenarnya ni mukaddimah nak cerita bagaimana orang sebelum ni yang menentang Allah dan Rasul ni, semua kalah belakang, Kamu pun orang Mekah, carilah jalan. Kamu pun jalan yang sama juga. Kadzabat qablahum, telah kaum Nuh, Allah Taala bagi kadzabat kaum Nuh sebelum ni pun telah mendustai. Sebelum kamu wahai Mekah. Begitu juga kaum Ad, begitu juga Firaun Dzul Autad yang memiliki tentera yang ramai, begitu juga kaum Samud, begitu juga kaum Lut, begitu ashabul Aikah umat Nabi Syuaib. Ulaikal ahzab.
Itulah semua tu golong-golong itu semua pernah menentai Rasul-Rasul, semua kalah belaka kan? Batu farliyataku fil asbah ni cara Allah SWT mukaddimah dulu ayat. Carilah semua asbab-asbab kamu boleh bina kekuatan ni. Allah Taala katakan apa? Contoh tentera lagu mana, kekuatan lagu mana orang ada pun kalau nak lawan Nabi, nak lawan kaum Islam lagi ni, semua kalah belaka. Semua kalah belaka. Betul ni kita baca Nabi duduk di Mekah. Apa dia Nabi bawa? Quran. Nak bagi faham. Dia nak ajak orang supaya taat pada Allah Permulaan sekali ke apa dia? Tauhid pada Allah. Jangan syirik dengan Allah. Ni perintah Allah ni paling besar sekali masa tu. Tauhid pada Allah SWT. Kita kena faham, bukan maksud Quran ni tauhid pada Allah. Maksud Quran ni taslim pada Allah. Kita mentauhidkan Allah kerana perintah Allah, kerana taslim pada Allah. Ya. Satu orang tu bila dia baca Quran, tadabbur Quran, dia faham bahawa tauhid paling besar sekali dalam Quran. Dia letak kaedah lagu tu. Lepas ni kalau berlaku masalah yang tidak melibatkan tauhid, tak apa, tak besar mana. Silap faham. Tak. Buat gaul dikit. Kalau bab tauhid kita nanti lalu. Bab tauhid nanti lalu. Bab tauhid paling tinggi sekali. Tak, bukan bab tauhid, taslim pada Allah paling tinggi sekali. Taslim. Tengok satu orang 60 tahun ibadat, 70 tahun ibadat. Tak. Dalam Tirmizi 60 tahun, dalam Abu Daud 70 tahun. 70 tahun ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila nak mati kan, wasiat hukum khilaf dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk neraka kan? Masuk neraka. Tidak taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak taslim pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda kecil. Tak ada rasa gap, langgar perintah Allah tak ada rasa gap. Ini bahaya. Ya. Kita buat pembahagian kita, lepas tu kita terperangkap. Tak. Ya dah. Dia taslim pada Allah, taslim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni apa sah? Ni ayat yang begini Allah SWT nak bina jiwa Nabi, jiwa para sahabat, nak bagi tahu tak apa saja kekuatan yang ada tidak akan dapat lawan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah. Tapi berjalan dia sebagai hamba Allah. Jalan ni kan ajak orang pada taat pada perintah Allah. Ni tuai kita Allah SWT. Dia kena jalan lagu tu. Dan tempat Allah Taala bagi tengok, sebelum kamu wahai Mekah, kaum Nuh telah mendosai, kaum Firaun yang memiliki tentera yang ramai, kaum Samud, kaum Lut, Ashabul Aikah, semua ahzab tu. In kullun tu semua mereka tu, semua pihak tu, mereka semua tu kadzabar rusul, mendosai rasul. Fa haqqa iqab, telah ditimpa pada mereka azab. Maka semua tentera lawan semua kalah belakang. Ma yang durus illa sayy, mereka tidak tunggu malaikat gaul bunyi tepikan. Malhamin fawaq, Allah Taala bagi tahu bila mari je azab tidak ada masa lagi walaupun selama fawaq. Fawaq ni apa dia? Tak pemerah susu kambing. Tak ada masa. Mana nak ayat kinayah tak akan diberi tangguh lagi walaupun sedikit. Wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Mereka minta rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Segeralah kepada kami dak hisab qabla yaumil hisab. Mereka minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan azab. Disegerakan azab. Seperti mana doa Abu Jahal masa Badar kan? Ya Allah, kalau aku benar Muhammad salah, binasakanlah Muhammad. Kalau Muhammad benar aku salah, binasakan aku. Binasakan. Doa bahaya. Kita jangan stand kita ni betul. Ya Allah, kalau saya benar, ya Allah bagilah hidayah. Ya Allah, kalau dia benar, saya bukalah pintu hidayah, bagilah hidayah pada saya. Bahaya kita. Benda-benda yang mana kita tak jelas, tu jangan buatkah dengan kaedah semata-mata kaedah. Kalau jelasnya dalam Quran, jelas. Jadi doa boleh kita nak. Sebab Quran bagi tahu begini. Kalau sekadar manhaj, tak manhaj. Apatah lagi Asy'ariyah ke, tauhid tiga serangkai ke, kita nak. Benda tak padat. Dah. Nak. Dari sudut manhaj saja, dari sudut manhaj. Pemikiran. Kita buat stand ni lagu-lagu mana? Kalau Nabi mari pun royak lagu ni dah, kita tak kata bahaya. Benda tu kita tak jelas. Kita tak jelas. Tapi kalau mari daripada Quran, mari kita Allah ni benda-benda jelas. Wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yawmin hisab. Isbir ala ma Allah Taala kepada Nabi, sabar sajalah wahai apa yang mereka dak minta.
Wadhkur abdana, Allah Taala cerita para anbiya untuk nabi untuk tenaikan nabi. Wadhkur abdana Daud, ingatlah kisah hamba kami Nabi Daud. Zal aib, orang yang kuat, Allah bagi tahu. Nabi Daud ni ada kuasa yang hebat. Innahu awwab, dia ni seorang yang awwab, seorang yang mana sentiasa rujuk pada Allah. Sifat inabah. Awwabi, tengok awwabi, salatul awwabin, tengok. Salatul awwabin. Ni sifat awwab lah. Awwab ni satu, awwabin jamak. Nah, bila solat awwabin ni? Solat duha. Nabi kata salatul awwab, salatul duha, salatul awwabin. Semaya duha ni semaya awwabin, semaya awwabin. Bukan semaya di antara maghrib dan isyak. Bukan semaya maghrib dan isyak. Itu tak. Itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kata tu awwabin dia sudut kita lah raya. Tapi daripada Nabi solat awwabin, solat duha. Nabi kata duha. Orang yang mana di tengah orang duduk tengah sibuk pasar, kita duduk semaya, orang duduk pasar malam kita semaya, kita sebagai awak tu tak ada masalah. Tapi kita nak panggil tu semaya awabi, nak ada dalil. Patut apa tak lagi nak ada kelebihan pula. Nak kelebihan pula. Dalil. Nak kelebihan pula. Lepas maghrib dengan isyak. Ada kelebihan tu ke apa? Pagi. Salatul awam. Ni sifat awam, sifat Nabi Daud. Nabi Daud, bukan Nabi Daud, semua Nabi gini. Inna sakharnal jibal, kami telah tunduk kepada Nabi Daud ni gunung Gana. Gunung Gana dak yusabbih, Allah bagi yusabbih ma'ahu. Bersama dengan Nabi Daud bertasbih pada waktu pagi, pada waktu petang dan pada waktu isyraq. Pada waktu isyraq tadi. Waktu tasbih, waktu isyraq. Waktu isyraq. Terbit matahari habis waktu subuh. Terbit jasad matahari habis waktu subuh. Kemudian bila matahari duduk atas kepala tombok, barulah masuk waktu isyraq. Waktu isyraq. Wat-tayra mahsyura, begitu juga burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Yang maha hadir ramah. Kullun lahu awwab, semua tu pada Allah ni awwab. Gunung Gana, burung-burung, semua awwab pada Allah, semua jadi hamba Allah. Wa shaddadna mul, kami telah kukuhkan kerajaan Nabi Daud, dan kami telah bagi pada Nabi Daud hikmah dan wa fasala khitab, keputusan yang tepat. Wa hal ataka nabaul khasmi id tasawwarul mihrab, adakah telah sampai pada kamu wahai berita berkenaan dengan perselisihan ketika mana orang yang mana berselisih itu rukah pagar, rukah tembok, masuk tempat Nabi Daud beribadat, mihrab Nabi Daud, tempat Nabi Daud beribadat. Idza dakhalu ada, ketika mana mereka masuk jumpa Nabi Daud, lalu Nabi Daud takut pada mereka. Bayangkan masuk rukah pagar, bukan masuk ke pintu dah. Masuk ke pagar. Ya Allah Taala gambarkan. Batu pasti bagi tahu ni malaikat mari nak uji Nabi Daud. Mari nak uji Nabi. Allah Taala cerita pada kita. Jadi bila mereka nak tengok Nabi Daud takut, qalu la takhaf. Mereka kata jangan takut. Batu saya malaikat ni. Nabi Daud ni sebagai Nabi Daud ni panglima perang. Dia yang bunuh Jalut. Nabi Daud yang bunuh Jalut. Dah, pengalaman perang dia naik daripada bawah. Daripada bawah. Jadi tentera biasa. Allah nak pilih dia, angkat dia. Jadi nabi, jadi rasul, jadi sultan. Dah, tiba-tiba datang orang, ukah pagar masuk dalam bilik dia. Sebab tu dia takut. Orang tu bagi tahu jangan takut. Khasmani bara tu betulkan masalah. Dua orang yang berselisih ni. Bara ba'duna ala ba'd, sebahagian yang telah buat zalim pada sebahagian yang lain. Maka buatlah keputusan di antara kami dengan hak. Jangan kamu tidak berlaku adil. Tunjuklah jalan yang betul. Bimbinglah kami ke jalan yang betul. Apa dia? Inna hadza akhi. Satu orang kecil. Ini saudara saya ni. Dia memiliki 99 najah. Najah ni apa dia? Anak biri. Anak biri. Da'nu untha. Anak untha da'n. Biri. Dia ada 99 ekor anak biri. Anak biri. Tak kecil-kecil belakang. Wali ni jatuh wahidah, saya ada seekor. Lalu dia kata pada saya, akfilniha wa azani. Dia kata, serahlah seekor tu pada aku. Tak. Lepas tu wa azani fil khata. Dia telah paksa saya. Tak. Menyebabkan saya terpaksa bagi pada dia. Dia telah paksa saya. Itu orang itu mengadu pada Nabi Daud. Tu Nabi Daud kata, qala qad zalamaka bi su'alina. Sesungguhnya dia telah buat zalim pada kamu dengan dia minta
Tak, anak beri ni kepada dia, serah pada dia. Dia buat zalim pada kamu. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'dun. Sesungguhnya orang yang mana, kebanyakan orang yang mana berkongsi dalam merah ni, maka dia buat zalim pada sebahagian mereka pada sebahagian. Kecuali orang mana beriman dan beramal soleh. Dan sedikit saja di kalangan mereka yang tidak berlaku zalim. Jadi Nabi Daud buat keputusan. Zahir kita tengok Quran, zahir Quran. Tak sebelum dengar daripada jawapan orang seorang lagi tu, Nabi Daud zahirnya telah buat keputusan dah, bagi tahu begitu. Jadi wa dhanna Daud, Nabi Daud pun baru perasan dah lepas dia kerja tu, annama fatanna, bahawa kami uji dia. Bahawa kami ni, mari dua ni bukan manusia, malaikat. Fatanna, kami uji dia. Lalu tengok ni, kesilapan yang dia buat. Dia sedar ke tak? Fastaghfara rabbah, tu istighfar pada Allah, wa kharra raki'an wa anab, sujud pada Allah SWT, dan doa minta Allah SWT terima, tak kembali pada Allah SWT. Kisah apa dia ni? Tak, kisah ni, kisah zahir seperti ni sudah. Tak, mana sepatutnya Nabi Daud dengar seorang lagi ke tak? Walaupun nampak macam yang ni dah, tapi dengar. Mungkin ini saja kita boleh istinbat. Kalau kita tengok riwayat, masalah. Tadi tengok riwayat, Nabi tak ada riwayat dari riwayat. Tak ada riwayat. Nah, kalau tengok dari riwayat ke tak? Allahu Akbar, Israiliyat ni. Ini sebenarnya nak tegur Nabi Daud telah buat zalim ke mana? Nabi Daud kenal pada kisah Uria. Kisah masyhur ni. Kisah tu juga jelek sungguh pada Nabi Daud ni. Nabi Daud dia sebagai raja. Dia naik atas rumah dia, tengok orang tina mandi lanjir, comel. Tengok cerita, tengok orang tina mandi lanjir. Kenal. Dia tanya siapa dia ni? Bini sekian-sekian panglima dia. Panggil panglima tu. Giata dia tempat musuh paling hebat sekali. Lepas tu dia pakat dengan orang dia supaya bunuh dia. Kalau musuh tak boleh bunuh, membunuh dia. Tengok je, masuk akal tak cerita lagu. Lepas tu daripada bini orang tu, dia ambil jadi bini dia tak. Lahir Nabi Sulaiman tu. Pakai Nabi Sulaiman kena. Punah keturunan. Ni Israiliyat ni, bahaya cerita Yahudi yang main lagu ni. Ni cerita dia. Sebab tu dia jadi masyarakat bangsa dia lagu tu. Sebab tu lepas dia cerita lagu ni, masyarakat boleh nampak dah punah. Dia jadi masyarakat bebas lagu ni tak. Mari. Nak Nabi pun lagu tu. Nak pakai kita bukan Nabi. Tengok. Dia punah dah. Dia punah tokoh dia dah. Nak buat cerita-cerita lagu tu. Sedangkan tengok Quran bagi tahu. Tak. Ni Allah Taala bagi tahu, Nabi Daud atas tu Allah Taala bagi tahu, kami telah bagi pada Nabi hikmah, ada keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Ini peringkat akhir, ni kata-kata ni peringkat awal dia. Peringkat awal Nabi Daud. Tak. Allah Taala datang malaikat ni untuk tarbiyah Nabi Daud. Untuk tarbiyah Nabi Daud dah lewat keputusan sebelum dia memerintah orang ni, maka ketika mana dia naik tahta tu, mari lalu malaikat tu nak tarbiyah dia. Kita boleh nampak gitu lah. Tak sebagai tarbiyah. Tak, sebelum ni muka ada perang tak, ni nak tarbiyah, nak akak Nabi Daud, nak tarbiyah. Jadi Allah SWT suruh dengar belakang. Tapi sikap Nabi Daud ni Allah Taala kena tu, Allah Taala cerita pada Nabi ni. Allah Taala nak tu ya sebenarnya. Tak, Nabi Daud ni buat nak merintah ni tak ada niat lain. Tak, taslim pada Allah SWT. Tapi bila jelas dia kesilapan dah, tu inabah pada Allah SWT. Tu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faghfarna lahu dzatan, lalu kami ampunkan dosa dia. Tengok Allah bagi tahu. Wa inna lahu indana, sesungguhnya Nabi Daud di sisi kami benar orang yang rapat. Wa husna, dia tempat yang sempurna. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alna, tengok ni baru khitab ni mula-mula ni. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah, kami jadikan kamu ni sebagai khalifah fil ard, di atas muka bumi ni, pengganti kerajaan dia lah. Fahkum bainan nas bil haq, maka buatlah hukuman dia di antara ramai dengan hak, jangan ikut hawa. Siapa-siapa kamu kau mereka kah fayudillaka an sabilillah, maka kamu akan jauh daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang yang mana sesat daripada jalan Allah ni bagi mereka azabun syadid, kerana punca dia bagaimana? Sudah tengok punca yang apa dia? Kerana lupa hari hisab. Lupa hari hisab. Sebab tu kena ingat sama hari hisab, hari akhirat. Ama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma batila. Kami tidak jadikan langit dan bumi ini, apa yang ada di antara ni batil saja-saja, tidak. Datang perintah Allah dan bukan saja-saja, semua sekali. Nabi sendiri itu bukan saja-saja.
Zalika dhannul ladzina, itu sangka orang kafir saja. Qailul ladzina kafaru minna, celakalah orang kafir bagi mereka di neraka. Am naj'al ladzina amanu wa amilus shalihat kal muslimin. Adakah mereka anggap bahawa kami akan jadi orang yang beriman dan beramal soleh seperti mana orang yang buat kerosakan di atas muka bumi? Adakah mereka anggap kami akan jadi orang yang muttaqin seperti mana fujjar? Tak sama. Tengok cara Allah Taala berucap. Tak sama. Kitabun anzalnahu ilaik. Tengok, sebuah kitab yang sangat hebat yang kami turun kepada kamu hebat ni, kembali pada Nabi ni. Sebelum sambung kisah seterusnya ni. Tengok Allah Taala datangkan ayat ni. Ayat besar ni. Sebuah kitab yang mana kami turunkan kepada kamu mubarak yang penuh dengan keberkatan liyadabbaru ayat, supaya mereka tadabbur, supaya tadabbur. Allah nak suruh tadabbur ni. Waliyatadhakkara ulul albab, supaya orang cerdik dapat ambil pengajaran, dapat ambil iktibar. Wa wahabna li Daud, dan kami bagi pada Nabi Daud Sulaiman, nikmal sebaik-baik hamba. Innahu awam, dia pun Nabi Sulaiman pun awam ni. Kesilapan Nabi Daud sikit ni, kesilapan Nabi Sulaiman pula. Dia pun seorang yang awam, seorang yang mana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Idh urida alaihi bil asyi safinatun. Ingatlah Allah Taala bagi tahu ketika mana dibetulkan kepada Nabi Sulaiman ni pada waktu petang, as-safinatul jiyad, kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda perang yang hebat, kuda-kuda perang yang hebat. Tak. Faqala, lalu Nabi Sulaiman kata, safinat ni apa? Kuda yang mana ada tanda yang cukup hebat. Tak. Gaya kuda safinat al-jiyad. Faqala, berkata Nabi Sulaiman, inni ahbabtu hubbal khair, sesungguhnya aku telah Allah Taala campakkan dari hati ini cinta pada khair, pada benda ni, pada kuda ni, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hatta tawarat bil hijab, sehingga terbenam matahari, terjemah biasa, hatta tawarat bil hijab. Sebab bil hijab ni boleh matahari, boleh tak tawarat, tapi sini tak ada matahari sebenarnya, tak ada matahari, cuma dia akan berkait dengan Israiliyat juga kalau matahari tu. Tak. Faqala, aku sesungguhnya telah dicampurkan cinta pada kuda ni, tengok pemandangan kuda ni, sehingga lupa zikir pada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah tawarat bil hijab, sehingga kuda ni berjalan jauh sehingga tak nampak, tak bertahan nak tengok keindahan tu. Rudduha alayya, kembalikan dia semula dak kuda tu. Sebab tu kita kata sebenarnya kuda lebih sesuai, bukan matahari. Tengok ni siap dia kan. Allah Taala bagi tahu, Nabi Sulaiman gambar kepada kita, sesungguhnya aku ni dak dicampurkan rasa cinta, suka, sangat suka pada kuda-kuda ni. Dak, sehingga melalaikan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman tu tengok tu sehingga kuda tu pergi jauh. Maka bila dia teringat aja bahawa dia telah lupa zikir pada Allah Subhanahu, dipanggil semula kuda. Tak. Kembalikan semula kuda pada saya. Lebih sesuai gini. Sebab tak ada matahari, tak ada pun. Sebab kalau tidak ni jadi ayat ke apa? Nabi Sulaiman ayat pada matahari. Tak, ruddu alaiha. Sekat matahari tu. Tak. Terlepas mayasa. Fatafiqa masham bisuq wal ana. Lalu Nabi Sulaiman tu sentuh kaki kuda, sentuh leher kuda, sentuh lah. Bukan kata potong ni, tak ada masalah dengan mana potong sebenarnya, sentuh kan. Orang suka kan, suka pada binatang kuda, sentuh sudah. Allah Taala begitu, walaqad fatanna Sulaiman, kami telah uji Nabi Sulaiman. Tak. Kami telah uji Sulaiman. Kerana suka dia berlaku ni, Allah SWT hukum. Allah Taala hukum. Ni sebelum dia diberi kuasa. Allah SWT bagi kuasa lepas dia naik tahta. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kerajaan kepada dia tu. Ni tak lagi masa ni. Lalu kami uji Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursi, kami campur dia pada kursi ni. Tak. Jasadan. Dalam keadaan lemah. Mana pernah satu lagi kan. Tak, ni Zahir ni mana Allah SWT uji Nabi Sulaiman dengan sakit ke? Tak. Dia terdampar di kursi dia, tak bergerak, sakit. Semua anak. Kemudian dia inabah dengan Allah SWT. Doa pada Allah SWT. Sebab apa? Mungkin kerana lalai dia sikit dengan kuda, dengan benda lagu ni, tak menyebab dia hati dia terkesan tu. Allah Taala nak tarbiyah pada dia. Allah Taala nak tarbiyah pada dia. Jadi bila dia masa dia sakit atas kursi tu, dia doa pada Allah Taala, dia nyatakan sifat inabah dia pada Allah SWT kan. Allah Taala dia tengok, qala rabbighfirli wa habli. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya, bagilah kurnia pada aku satu kerajaan yang mana tidak patut bagi orang selepas aku. Innaka antal wahhab. Fasakhat, Allah Taala bagi tahu. Patut Allah Taala terima doa dia. Allah Taala terima taubat dia. Nah. Allah Taala bagi pada Nabi Sulaiman. Tapi sebelum tu dia telah lalu satu
satu keadaan. Musibah telah menimpa Nabi Sulaiman kerana kecuaian dia, kerana zikir, kerana langgar zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesilapan dia. Qala rabbi ighfirli, ampunlah dosaku, kurniakanlah padaku satu kerajaan yang mana tidak sepatut diberi pada siapa-siapa selepas aku. Sesungguhnya kamulah yang maha pemberi. Allah Ta'ala bagi. Masa ni lepas ni baru dia Allah SWT bagi pada dia. Ta'ala bagi pada dia. Ganti kerajaan ayah dia yang lebih hebat lagi. Yang lebih hebat lagi. Kami tunduk kepada dia. Allah Ta'ala bagi. Kami tunduk kepada dia angin. Tajri bi amri. Yang mana dapat bergerak mengikut perintah dia. Rukha'an haitsu asa. Di mana saja dia nak pergi. Wasyayatin, Allah bagi tahu. Begitu syaitan-syaitan ni, semua kami tunduk kepada dia. Kullu banna'in wa ghawwa, yang buat syaitan-syaitan jin buat bangunan dan juga menyelam dari laut. Wa akharina muqarrani nafil asbab. Dan kami akan bagi lagi pada Nabi Sulaiman dan kami bagi lagi pada Nabi Sulaiman berbagai perkara lagi untuk memudahkan urusan dia. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ini pemberian kami kepada kamu wahai Sulaiman, maka terimalah ataupun tahanlah bighairi hisab, tanpa hisab. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna lahu indana, sesungguhnya Nabi Sulaiman di sisi kami la zulfa, benar-benar hamba yang rapat. Wa husna ma, dia punya kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman anak dia, semua Allah Ta'ala tunjuk kesilapan. Tapi kesilapan orang yang mana nak taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzkur abdana Ayub. Begitu juga ingatlah kisah hamba kami Ayub, itnada rabbahu, ketika mana dia berdoa pada Allah Subhanahu, ya Allah, saya telah diganggu oleh syaitan. Dengan begitu penat sekali dia juga dalam azab. Urkut birijlika, Allah Ta'ala terima doa dia. Selepas berapa sebab berapa lama ni? Nak bagi tahu. Berapa lama? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun Allah Ta'ala uji Nabi Ayub AS sakit. Ada salah ke apa? Tak ada salah ke apa. Jangan ada salah ke apa pula. Israeliat ada salah. Israeliat salah dengan Tino juga. Kalau Israeliat ada salah. Ada salah. Iblis bagi tahu Nabi Sulaiman, Nabi Ayub ni molek sebab dia tak aja diuji dengan kau apa, macam-macam. Cerita tak betul. Nabi bagi tahu dah. Nabi Ayub AS mula zamatul firash, melazim kafirah ni 18 tahun tanpa ada salah ke apa. Tak ada salah. Sebagai ujian semata-mata. Allah Taala uji para anbiya ni nak tunjuk pada kita bagaimana satu jadi hamba Allah, tak ada putus asa dengan Allah walau bagaimana keadaan. Orang akan uji dengan sakit ke tak? Sakit. Bila kita sakit, Nabi Ayub lah contoh kita. Nabi Ayub contoh kita. Tak boleh putus asa. Tak boleh. Akhirnya Nabi doa pada Allah, urkut birijlika hadha. Allah Ta'ala kata, tendai dengan kaki kamu, hadha mughtasalun baridun wa syarab. Maka keluar daripada bumi itu air untuk mandi, yang sejuk juga untuk minum, Lalu kami bagi pada dia daripada keluarga, bagi pada dia semula keluarga dia. Begitu amithlahu ma'hum, seperti mana sebelum ni. Rahmatan minna, rahmat daripada kami, dan juga sebagai peringatan li ulil albab, kepada orang yang cerdik. Wa khudh bi yadika, ni dikhsan. Ini apa dia? Sumpah Nabi Ayub AS untuk pukul isteri dia. Untuk pukul isteri dia. Dengan lebih 100 kali kerana kesilapan yang tak belah mana sebenarnya. Tapi dia ucap tu, jadi Allah SWT datang bagi tahu cara nak selesaikan. Wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi. Ambil dengan tangan kamu ni, dighsan ni satu apa dia? Apa dia panggil? Seberkah lidi. Seberkah lidi. Kumpul 100 tu sekali pukul ya. Sekali pukul, fadrib bihi wala tahna. Wala bagaimanapun jangan langgar janji kamu. Jangan langgar janji. Sebab tu tak boleh langgar janji yang kita buat, yang sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bercanggah dengan syarak, tak boleh langgar. Yang kita lagu-lagu mana tak boleh langgar, kecuali kita buat hak mana boleh lebih molek lagi daripada supah kita tu. Itu dalam syariat kita. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub ni seorang yang sabar,
dan sebaik-baik hamba dia ni awam, semuanya awam pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq, dia sebutlah kisah hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar, seorang yang mana diberi kekuatan dia, seorang yang mana dihidupkan mata hati dia. Inna akhlasnahum, tengok Allah bagi tahu, sesungguhnya kesemua mereka ni akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, sesungguhnya kami telah jelaskan kepada mereka bi khalisatin dzikrad dar, tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan akhirat. Kesemua mereka ni semua sepakat belakang, seluruh para anbiya ni yang menyebabkan mereka dapat sabar dengan ujian dunia sementara ni, sebab mereka semua sangat jelas tentang kehidupan akhirat. Dan wa innahum indana, dan kesemua mereka di sisi kami benar-benar orang yang mana terpilih dan terbaik. Begitu wadkur Ismail, sebutlah kisah Nabi Ismail, Nabi Yasa, begitu juga Nabi Dzulkifli wa kullum minal akhirin, kesemua mereka tu orang yang terbaik. Hadza dzikr, ini peringatan. Wa inna lil muttaqin al husna ma'ab, sesungguhnya bagi orang yang muttaqin husna ma'ab, kesudahan yang sempurna. Jannatu adnin, gapo dia husna ma'ab ni? Jannah, baru ayat semua. Nabi Ayub husna ma'ab, Nabi Sulaiman husna ma'ab, Nabi Ayub husna ma'ab. Sekali baru Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya orang muttaqin bagi mereka benar-benar di tempat yang mana husna ma'ab. Gapo dia husna ma'ab? Jannah, syurga yang terbuka pintunya dak belakang, duduk dalam keadaan penuh nikmat. Kita sambung kita kali ini insya-Allah. Sikit lagi. Surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratana khairan wa radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabiyyu wa rasulullah walhamdulillah. Kena ni dia gambar